السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر رمضان بالفضل والتشريف والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya, dengan kita berusaha menjadi manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang takut kepada Allah, manusia yang mengenali Allah Azza wa Jalla fi syiddati war raha, ketika kita susah dan waktu kita senang, semuanya kita kenal Allah. Maka di saat itu Allah akan kenal kita di mana saja kita berada. Para jemaah sekalian, selangkah demi selangkah hari berganti. Hari ini sudah sampai 26 hari bulan Sya'ban 1442, bersamaan dengan 9 April 2021. Maka apakah persediaan, apakah persiapan kita menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah strategi, apakah perancangan yang telah kita susun dalam kepala kita, yang telah kita susun dalam minda kita untuk mengisi bekas yang sangat besar ini dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Tidak ada satu manusia yang berjalan tanpa ada rancangan. Boleh kita hidup rutin gitu ya, sedar tidur bangun, makan pagi, pergi kerja, balik, sudah sekat tu. Tetapi sebagai seorang mukmin, orang beriman, kita ada hala tuju yang besar, matlamat yang jelas. Kita kena memahami kenapa Allah ciptakan kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah manusia menyangka bahawa mereka diciptakan begitu saja tanpa matlamat, tidak ada tujuan, dan mereka tidak dikembalikan kepada Allah? Kita kata itu manusia yang fikir tak betul. Maka oleh kerana kita diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla, ruang berfikir, dan diberi ruang juga untuk berfikir dan berzikir. Makna peluang yang kita ada ini peluang yang besar, bukan suatu perkara yang kecil yang kita boleh buat main-main saja kita mengatakan hayhat. Tidak. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata ruang atau peluang itu, ada kalanya berulang dan ada kalanya tidak berulang. Pasal itulah kata orang Arab, al-fursah qad la tatakarrar. Peluang mungkin tidak berulang. Sekali kita dapat, kita tak laksanakan dengan baik, maka kita kerugian selama-lamanya. Demikianlah ruang kehidupan dalam dunia kita ini, ruang yang penuh dengan ujian dan godaan. Tetapi kalau kita lulus di dunia ini, insya-Allah kita akan selamat di akhirat. Tajuk perbincangan kita, persiapan menerima kedatangan Ramadan tahun 1442.
Kita mulakan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Maknanya ibadat puasa yang kita nanti ini, yang kita akan hadapi, akan terima ini, suatu ibadat yang lama umat dulu juga telah menerimanya dan diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Kita kata alhamdulillah, bermakna ibadat ini sudah lama. Kemudian apa tujuan di akhir ayat surah Al-Baqarah 183 ini? Allah tegaskan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kita mengatakan Ramadan adalah lorong lebuh raya takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala yang nak kita jadi orang bertakwa telah mewajibkan ke atas kita umat Islam berpuasa Ramadan dan menjadikan puasa Ramadan satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Tujuan dan matlamat di sebalik kefarduan puasa ialah supaya hamba-hambanya yang beriman menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Dengan makna takwa yang Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqun, aku nak kamu jadi orang bertakwa. Maka kita faham di sini at-taqwa adalah satu makam yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah telah menyebut dalam Quran al-jannah, syurga, uiddat lil muttaqin, syurga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Dan qabulnya amal juga disebut dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Maka di sinilah kita dapat memahami para jemaah sekalian bahawa menjadi orang bertakwa, amalannya diqabul, balasannya dibawa ke syurga nanti insya-Allah. Para jemaah sekalian, sesuai dengan kemuliaan bulan Ramadan dan besarnya tujuan dan matlamat di sebalik kewajipan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan Ramadan menjadi sebuah bulan yang agung, penghulu segala bulan, bulan yang diturun padanya Al-Quran, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup rapat, dan diikat syaitan-syaitan yang mengganas dan juga jin-jin yang nakal. Mungkin kita tanya, berapa pintu syurga? Sebab dalam hadis tentang Ramadan disebut tentang abwabul jannah. Saya bercadang insya-Allah tajuk ini kita bincang di awal Ramadan nanti, di saat kita bersemangat untuk meningkatkan ibadat, kita motivasi lagi dengan surga itu sangat luas. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa, dan dikhususkan satu tajuk, satu pintu khas kepada orang berpuasa, nama dia Babur Rayyan. Para jemaah sekalian, maka bila kita nak sambut Ramadan, kita mulakan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita doa sebagaimana yang telah selalu dibaca. Saya telah ijazahkan kepada para jemaah sekalian doa yang dibaca oleh golongan salafus salih. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apabila sampai di Ramadan, rezekikan kami dapat melakukan ibadat sebaik mungkin, mengisi Ramadan dengan salatul jamaah, salatul nawafil, salat sunat rawatibnya, duha, qiyam Ramadan, tarawih, tahajud, baca Quran,
dan segala jenis abwabul khairat, pintu-pintu kebajikan kita ketuk, kita buka seluah-luahnya pada bulan ini insya-Allah. Kemudian di akhir setelah kita berlalu Ramadan, kita minta wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah qabulah, terimalah apa saja ibadat kebajikan yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami, khususnya dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maka para jemaah sekalian, kita sudah kenal bulan yang penuh dengan rahmat, dimurahkan padanya rezeki hamba-hambanya, diberinya keampunan maghfirah, dibebaskan daripada senarai orang-orang yang diazab daripada neraka dibebaskannya. Maka disitulah kita perlu meningkatkan ibadat, digandakan pahala amal ibadat dan kebajikan, serta diberi keampunan bagi mereka yang bertaubat dan beramal saleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa berdasarkan keimanan, bukan kerana takut orang kata tak puasa, takutnya marah bini tak puasa, contohnya dia duduk malah puasa dah, tapi oleh kerana dia duduk di rumah, dia takut bini dia marah, dia puasa juga, maka ini tak jadi. Kita puasa iman kerana Allah, wahtisaban, dan mengharapkan rahmat, keampunan, pahala daripada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini akan diberi keampunan segala dosa-dosa yang lepas. Para jemaah sekalian, itu di antara persiapan yang perlu kita buat, di antara perkara yang perlu kita kena jaga. Beberapa perkara persiapan, maka kita kena awal lagi kita ada persiapan bagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadat puasa Ramadan dengan sempurna. Yang pertama tadi kita telah baca, untuk sampai ke Ramadan dengan doa. Kemudian yang kedua, kita mesti mempelajari hukum hakam dan adab berpuasa yang bentuk pada amalan anggota zahir ataupun pada amalan hati, agar amalan puasa kita tidak terbatal ataupun pahala puasa kita tidak hilang. Jadi dalam bab puasa ni para jemaah sekalian, ada dua dimensi, dua kategori. Yang pertama, kita kena jaga puasa kita daripada batal. Itu yang secara zahirnya makan, minum, melakukan jima' pada siang hari, wanita yang keluar haid ataupun nifas, orang yang muntah dengan sengaja, itu di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ni anak rasa tuan-tuan mungkin kuat jaga hak ni. Sebab orang duk tanya ni, sekarang ni kita tengah kempen membantu pihak KKM, kempen supaya masyarakat kita mendaftarkan diri untuk ambil cucuk injek vaksin untuk kawal diri. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita hanya berusaha daripada wabak Covid. Orang mula tanya, dia kata, Ustaz, kalau kena cocok tengah hari lagu mana? Batal ke tidak? Jawabnya tidak batal. Bahkan kalau orang, kita minta berlindung Allah Azza wa Jalla lah daripada jumpa dengan orang-orang yang positif Covid. Bila jumpa, kita pun kena swab, kena korek hidung juga, kena test. 4 inci dia punya kayu punya contoh ni. 4 inci tu bukan semua sekali ngehok dia pegang tu. Batal ke tak batal puasa? Jadi itu pun dibahas oleh para ulama. Maknanya hak ni dalam perkara-perkara yang zahir ni, tuan-tuan, nampak jelas perkara yang tersebut. Tetapi yang besar yang kita kena belajar, yang kita kena ulang kaji di sini, iaitulah adab-adab berpuasa. Bagaimana kita nak jaga puasa kita supaya tidak kurus ataupun tidak hilang pahala. Pada itulah setengah orang tua ni, dia guna bahasa mudah. Kuat dah duduk jalan di bazar ni, kuruh puasa. Dia tak kata hilang pahala, dia kata kuruh puasa. Makna puasa kita ni boleh kuruh dengan apa? Dengan sebab kita duduk berjalan,
pergi duk melelau sana sini daripada bazar Ramadan, akhirnya menjadi bazir Ramadan, dan macam-macam boleh jadi lagi dengan sebab kita banyak sangat berjalan ke sana sini. Jadi para jemaah sekalian, itu yang kita kena jaga. Nak jaga diri kita daripada perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa, ini besar. Ini kita tak nampak, kita duk nampak hak batal puasa nampak, hak hilang pahala puasa itu tak apa nak ambil besar. Maka ini yang menjadi tanggungjawab kita. Para jemaah sekalian, kita berpuasa untuk menjaga terbatalnya, kuruhnya puasa kita. Hendaklah kita jauhkan diri daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, sama ada dari sudut tindakan, perbuatan, tutur kata, dan juga ni ujung jari kita ni duk share benda-benda fitnah kepada orang ke, benda-benda maksiat. Kemudian bila kita berbuka puasa, pastikan makan minum kita, pakaian kita daripada benda-benda yang halal. Kerana Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun. Nabi mengatakan puasa itu sebagai perisai, benteng yang nak menyelamatkan kita. Fa idza shama ahadukum fala yarfus wala yajhal. Apabila seorang kamu telah berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor. Duk menyapu, kata orang Kelantan, nyapu ni mana cakap lucah, bahasa kotor. Au yajhal, atau bertindak bodoh, bertempik sana sini, baloh dengan orang, kelahi. Wa ini mru'un qatalahu au syatamahu falyaqul inni saib, inni saib. Sekiranya ada orang mari nak pukul kita, nak katak kita, nak mencederakan kita, ataupun provokasi, mari maki kita, Nabi kita sallallahu ajar kita kata inni saim, maaf tuan saya puasa. Kalau kata bulan Ramadan ni kata gitu, dia marah, dia bapa aku tak puasa. Itu dia panggil ayat provokasi. Kalau dia balas balik, jangan jawab inni saim, itu je jawapan kita, kita berlalu. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Melakukan maksiat dalam waktu dan tempat yang sangat mulia adalah dosanya lebih besar daripada masa yang lain. Sebagaimana melakukan ketaatan dalam waktu dan tempat yang mulia juga digandakan pahala. Kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat dan bersedekah dalam bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Maka hendaklah kita jaga kemuliaan Ramadan ini dengan apa? Dengan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amal bihi, siapa dia berpuasa tapi dia masih lagi bercakap dusta, bohong, tipu sana sini, dan masih lagi beramal dengan penipuan-penipuan, benda-benda yang tak baik, maka Allah tidak memerlukan puasanya, yakni dia meninggalkan makan dan minum semata-mata kerana tak mau makan dan minum, tapi dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan ini satu perbuatan yang tidak baik. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, ucapan dusta, apalagi kalau menipu, menzalimi orang ketika berpuasa, maka kita bimbangi takut termasuk dalam kumpulan. Ada orang yang berpuasa dia hanya boleh lapar dan dahaga. Ada orang yang boleh berdiri pada malam tapi dia boleh berjaga malam, tetapi pahalanya tidak banyak. Sebab apa? Sebab dia tidak ikhlas dan dia juga tidak menjaga etika puasa yang sepatutnya dia jaga, yang sepatutnya dia berhati-hati. Tapi apa boleh buat? Yang dia berpuasanya tak makan, tak minum, tak jima. Yang masuk dia puasa, yang keluar tidak berpuasa. Kita mengatakan inilah perkara yang tidak baik. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipanjangkan umur kita, dikurniakan sihat tubuh badan dan keceriaan minda dan rohani kita, serta Allah Ta'ala taufikkan kita sampai ke bulan Ramadan dengan kita dapat melakukan ibadat yang sebaik-baiknya insya-Allah, dengan solat fardu berjamaah, solat sunat, qiyam Ramadan, bertarawih, tak lari tengah jalan. Kita berazam tahun lepas kita tak boleh lari, tahun ni nak lari juga. Kita kata masya-Allah tabarakallah, takkan nak tunggu Covid 20 baru kita tak mau lari. Tahun lepas kita sudah jadi imam, mana boleh lari kan.
maka tahun ini kita tak jadi imam pun kita jangan lari, kita solat bertarawih sama dengan imam sampai sudah, untuk mendapat pahala qiyamul Ramadan, qiyamul lail secara bonus. Maka di antara persiapan yang kita buat menyambut Ramadan, yang pertama kita telah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Yang kedua, kita juga telah mengulang kaji, belajar, semak balik rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan kita juga telah belajar perkara yang menghilangkan pahala puasa. Untuk para jemaah sekalian, saya telah keluarkan risalah. Tuan-tuan boleh ambil di masjid kita ni. Tajuk dia, risalah yang pertama, amalan di bulan Ramadan, apa yang patut kita buat. Dalam risalah ini juga adab sahur dan berbuka, beriftar, dan ada lagi beberapa risalah lain yang berkaitan dengan puasa. Alhamdulillah kita sudah sebar-sebarkan dalam YouTube, dalam internet kita sudah syarah risalah-risalah ini. Tuan-tuan boleh ulang kaji balik hukum hakam. Kemudian yang ketiga, apabila sampai Ramadan nanti insya-Allah hanya beberapa hari, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah anugerahkan ini. Maka apa cara kita bersyukur? Dengan cara kita melakukan ibadat yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat adalah kita bergembira. Al-farh wal ibtihaj, suka kita dengan kedatangan Ramadan. Lebih-lebih lagi tahun ini kita dibenarkan untuk solat berjamaah di masjid, solat bertarawih di masjid, dibenarkan untuk iktikaf. Kita kata hadhihi ni'matun, ini adalah merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangan disia-siakan. Waktu bulan tahun lepas kita tak dapat pergi masjid, kita menangis. Tahun ni masjid buka, masjid pula teriak menangis mencari kita, tak jumpa. Wal'iyazubillah. Yang kelima, aqdul azmi sadiq. Hendaklah kita mengambil suatu keazaman yang jitu, keazaman yang kuat, janji kita dengan diri kita, insya-Allah Ramadan tahun ini, di saat kita masih lagi dengan kekangan pandemik COVID-19, tapi kita boleh dapat pergi ke masjid. Kita letak keazaman yang tinggi untuk mengimarahkan masjid, memenuhi ruang-ruang yang ada dengan ibadat, dengan baca Quran, dengan berzikir. Yang keenam, kita mulalah hidup kita dengan Ramadan pada kali ini dengan taubat sadiqah. Kita bertaubat sekarang. Daripada minggu lepas kita sudah kempen taubatan nasuha, bahawa kita masuk Ramadan tahun ini dalam keadaan kita sudah aman daripada dosa-dosa, noda dan maksiat, yang boleh kita pecut untuk beribadat dengan hati yang bersih, insya-Allah. Yang ketujuh, hendaklah kita sentiasa berlapang dada, selamatkan hati kita daripada benci, memusuhi sama-sama orang Islam, tak kiralah kerana apa. Mungkin kita kelahi dengan dia sebab dia butan dengan kita, mungkin kita kelahi dengan dia sebab dia lari, dia khianat pada kita. Dan yang kita bimbang, tak ada dosa sahabat kita ni kita benci dia, kecuali warna dia, warna bendera dia dengan kita tak sama. Maka kita letaklah bahawa kepentingan Islam diutamakan, kepentingan yang lain-lain itu kecil belaka nak banding nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kita islahkan diri kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan orang-orang yang terdekat, anak masyarakat kita. Mudah-mudahan kita dapat masuk Ramadan dalam keadaan yang hati sudah bersih. Maka para jemaah sekalian, marilah kita tutup perbincangan kita ini dengan kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radhiya anhu, al-Khalifatuz Zahid. Dia kata, Umar kata, kami jumpa dengan ulama-ulama salafus salih, orang-orang yang hebat-hebat. Mereka tidak meletakkan ibadat itu hanya duduk di puasa, hanya duduk di salat, tetapi ibadat itu menahan diri daripada mencerca kepribadian saudara-saudara kita orang Islam yang lain. Sebab kalau kita puasa, kita salat, kita zakat, kita haji, tapi lidah kita tidak terkawal, tangan kita masih lagi menyebar-nyebarkan benda-benda fitnah, benda-benda yang karut-karut, aflasa yaumal qiyamah, orang ini akan menjadi manusia yang muflis pada hari kiamat, wal iyazubillah. Maka pada insya-Allah
pada minggu hadapan kita berpuasa, 6 ataupun 7 tip yang telah kita beri tadi mudah-mudahan dapat diamalkan dan dijadikan garis panduan untuk kita menerima Ramadan pada tahun ini, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.